Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia yang disiarkan secara live dan eksklusif di Bernama TV, Gerbang Berita Anda. Dan satu topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kami sediakan kepada penonton-penonton Hello Malaysia hari ini. Dan topik yang kita pilih ialah kenapa mau Putrajaya. Itu dia topik yang cukup menarik sebenarnya. Dan dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya untuk memperkatakan tentang topik ini. Dan seperti biasalah sebelum itu kami juga ingin mengingatkan anda bahawa anda juga diberi ruang dan juga peluang untuk memanggil kami di Hello Malaysia ini, memberi pandangan dan juga pendapat. Dan seperti biasa jugalah apa yang perlu anda lakukan hanyalah memanggil kami di 03 2693 7008. Baiklah, dua penganalisa politik berada bersama saya di studio Hello Malaysia hari ini. Di sebelah kiri saya ini, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan yang berbahagia Saudara Aziz Awang Deraman. Jadi Aziz, apa khabar? Baik, terima kasih. Selalu mendengar suara di telefon saja Aziz ya. Terima kasih kerana terus memberi sokongan kepada kami di Hello Malaysia. Ya. Dan di ujung sana mungkin ramai yang dah pun kenal dengan beliau yang berbahagia Saudara Azizul Hakim Abdul Aziz. Dan Zul, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Zul ya? Sehat. Alhamdulillah. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya iaitu kenapa mau Putrajaya. Dan bila kita bercakap tentang Putrajaya ni Azizul ya, memang kita tahu itu sebagai pusat pentadbiran negara dan kita juga tahu di situlah sebenarnya terletak pejabat Perdana Menteri. Dan bila pembangkang bercakap bahawa mereka ingin menawan Putrajaya, mereka bercakap dalam skop yang lebih luas sebenarnya, iaitu ingin menjadi pemerintah untuk negara Malaysia ini. Dan Barisan Nasional sendiri sudah pun menyatakan hasrat dan cita-cita mereka dalam usaha untuk mempertahankan Putrajaya itu sebaik mungkin. Jadi bila kita bercakap tentang kenapa mau Putrajaya itu, mungkin Zizo boleh memulakan perbincangan ini. Kenapa pentingnya Putrajaya itu kepada semua parti politik yang sedang bertanding untuk PRU ke-13 ini? Ya Tuan Haji, pertama sekali Putrajaya merupakan sebagai sebuah bandar ataupun pusat pentadbiran yang menjadi simbolik bagi kedua-dua belah pihak. Betul. Di mana di pihak kerajaan Barisan Nasional ingin mempertahankan maruah di Putrajaya, manakala bagi pihak pembangkang ataupun Pakatan Rakyat mereka berusaha dan beria-ia malah sudah bermimpi untuk menawan Putrajaya. Jadi daripada aspek yang lebih nostalgianya, Putrajaya ini adalah sebuah bandar yang memberi satu makna, di mana kalau kita lihat dalam tercatatnya dalam sejarah, Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ahloi, manakala Putrajaya ini dibuka oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di situlah sebagai sebuah bandar yang majoritinya orang Melayu, dan kita perlu tahu bahawa Putrajaya ini adalah sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Jadi ada dua simbolik di situ Tuan Haji, di mana pembangkang ingin menawan Putrajaya bermaksud ingin mengambil alih secara keseluruhannya bagi kerajaan persekutuan. Namun bagi mempertahankan Parlimen Putrajaya, ia melambangkan sebagai satu simbolik maruah bagi kerajaan Barisan Nasional. Kenapa Tuan Haji? Parlimen Putrajaya adalah parlimen kerusi panas, pertembungan antara dua tokoh yang sama hebat. Tetapi yang lebih pentingnya ialah Putrajaya, sekiranya Barisan Nasional menang 2/3 sekalipun, jika Putrajaya tewas tidak bermakna. Putrajaya perlu dipertahankan. Okey, itu pembukaan yang cukup menarik daripada Saudara Azizul Hakim. Barangkali Abang Aziz Awang Deraman juga ada pandangan yang tersendiri. Bila kita sebut tentang Putrajaya, bila kita sebut tentang apa yang dikatakan oleh Azizul tadi tentang sejarah penubuhan Putrajaya itu sendiri, bila Tun Mahathir ingin mewujudkan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran negara, itu banyak pihak yang menentang sebenarnya, terutamanya pembangkang yang menganggap itu sebagai satu lagi projek mega yang tidak akan membawa sebarang manfaat kepada rakyat. Tetapi sekarang Putrajaya menjadi rebutan semua pihak. Jadi komen Aziz sebelum kita pergi lebih lanjut lagi. Saya berpendapat macam ni, sebagaimana Saudara Izzo bagi tahu bahawa Putrajaya ini adalah nadi pentadbiran bagi negara kita Malaysia. Dan Putrajaya ini seolah-olahnya kalau sekiranya Putrajaya ini dapat ditawan oleh pihak Pakatan Pembangkang, makna ianya merupakan sudah menawan dalam inverted comma kerajaan yang memerintah. Jadi sebab kita dapati bahawa di situlah nadi pentadbiran, dan ini memberi satu kelebihan daripada psikologi bahawa walaupun mereka
tidak dapat memerintah, tetapi ahli parlimen Putrajaya itu diwakili oleh ahli parlimen pihak pembangkang. Jadi di sini merupakan satu tekanan juga dari segi kerajaan, sekiranya kerajaan yang kekal Barisan Nasional, jadi merupakan satu tekanan juga dari segi seolah-olahnya bumi dipijak itu milik orang. Maknanya pusat pentadbiran dikuasai oleh kerajaan Barisan Nasional, tetapi Putrajaya sendiri itu sebagai tapak asasnya itu diwakili oleh pihak pembangkang. Okey, itu adalah merupakan kemungkinan sekiranya ia berlaku. Dan kalau kita lihat pada kerusi parlimen sendiri, iaitu P125 di Putrajaya itu, kalau kita lihat ada 15,791 pengundi berdaftar di sana, Zul, dan kalau ikut pecahan juga, Melayu menguasai boleh dikatakan 95% daripada pengundi-pengundi berdaftar di Putrajaya. Dan yang menarik lagi, ianya terdiri daripada kaki tangan perkhidmatan awam, kaki tangan kerajaan dalam bahasa yang mudah. Bagaimana Azizul melihat, apakah ini akan menjadikan perebutan kerusi Parlimen Putrajaya ini akan menjadi lebih menarik sebenarnya? Ya, sangat menarik. Sebabnya apabila kita melihat kepada pola pengundian di kawasan P125 Putrajaya ini, di mana berjumlah 15,791 orang pengundi, dan ianya juga 95% daripada komposisi bangsa Melayu, dan majoritinya adalah daripada kaki tangan awam. Kita kena tahu, bagi kerusi Parlimen Putrajaya ini ada beberapa perkara yang menarik. Pertama sekali, ia adalah menguji kesetiaan penjawat awam kepada dasar dan polisi kerajaan persekutuan. Itu adalah perkara pertama. Dan perkara kedua, kita perlu tahu bahawa Putrajaya ini dia adalah sebuah kawasan majoriti Melayu. Oleh yang demikian, saya meletakkan Putrajaya adalah sebagai kawasan kayu pengukur ataupun benchmark kepada kawasan-kawasan yang lain. Kerana secara bacaan asas politiknya, Putrajaya mudah untuk dibenangi oleh Barisan Nasional daripada aspek bacaan politik di permukaan, kerana majoriti penyawa awam dan juga golongan Melayu, malah daripada kajian di peringkat antarabangsa sekalipun, pengundi-pengundi Melayu lebih condong kepada Barisan Nasional. Tetapi apabila kita kaji di dasarnya, bukan di permukaannya, Tuan Haji, kita akan melihat bahawa siapakah pengundi Melayu ini. Kerana umum mengetahui bahawa dalam lambakan penjawat awam ini juga terdapat golongan bangsa Melayu daripada pantai timur ataupun Kelantan. Jadi di sini kita turun di lapangan melihat ada kemungkinan juga semangat kenegerian Kelantan tersebut, orang panggil sebagai Kelantanis ini, mungkin juga akan menyokong Datuk Usam Musa. Sebab itu kita perlu lihat bahawa strategi pembangkang meletakkan Usam Musa bukanlah sebagai satu strategi kosong, kerana beliau begitu yakin dan menumpukan perhatian 100% di Parlimen Putrajaya untuk berdepan dengan Panglima daripada Barisan Nasional, Datuk Seri Tengku Anand bin Tengku Masu, seorang otai juga dalam UMNO dan Barisan Nasional, Setiausaha Agung. Jadi di situ melihat mereka ada keyakinan, bukan sia-sia untuk memperjudikan masa depan Datuk Usam Musa. Cumanya saya ingin menekankan bahawa dulu ketika projek Mega Putrajaya ini, mereka rasakan ia sebagai satu projek yang membazir. Projek Mega yang mereka katakan sekiranya mereka dapat Putrajaya, mereka ingin lelong Putrajaya. Tetapi hari ini realitinya saya melihat Pakatan Rakyat melelong agama untuk mendapatkan Putrajaya apabila banyak isu-isu tentang Islam diketepikan untuk menjaga hati DAP dan sebagainya. Tapi saya melihat, saya pantau sedikit demi sedikit bacaan politik di Putrajaya, perkara itulah yang menjadi isu bagi penjawat awam untuk condong kepada pembangkang. Okey, menarik apa dia bila Azizul menyebut tentang Kelantanis itu. Kebetulan Aziz memang orang Kelantan. Jadi dia mungkin ada pandangan yang menarik sebenarnya berkaitan dengan perkara ini. Tapi Aziz, kalau kita lihat apabila PAS mengambil keputusan meletakkan Datuk Usam Musa
di Parlimen Putrajaya ini. Kita tahu bahawa Datuk Husam juga akan bertanding di Dewan Undangan Negeri di Solo, di Kelantan. Jadi seolah-olah mereka menjangkakan bahawa pertarungan kali ini ialah sesuatu yang berpihak kepada mereka, kerana mungkin Datuk Husam dikatakan sebagai kalau kalah pun tak apalah, got nothing to lose sebenarnya, tapi sekurang-kurangnya boleh mencabar kewibawaan Tengku Adnan di Putrajaya. Komen anda? Sebenarnya begini Tuan Haji. Kita dapati bahawa Husam dia menduduki dua kerusi Dun Salo dan juga mencuba di Parlimen Putrajaya. Ya. Jadi di sini kita dapati sebagai penyandang BN yang diwakili oleh Tengku Adnan agak sedikit merasa cabarannya, tetapi di sini sebagai penyandang at whatever cost, maknanya BN mesti mempertahankan kerusi Putrajaya. Tetapi di sebalik itu, dari segi pencaturan dan juga perkiraan pihak pembangkang yang diwakili oleh PAS, maknanya kehadiran Datuk Husam Musa ini sebagai satu pencabar yang mana kita dapati bahawa dia tidak ada apa yang rugi sekiranya kalah, tetapi sekiranya menang, maknanya itu akan menjadikan satu lonjakan dan juga menjadi satu penanda aras bahawa Pakatan Pembangkang berjaya menjatuhkan satu kawasan parlimen yang mana kita dapati bahawa sebelum ini anggapannya bahawa Parlimen Putrajaya itu tidak boleh ditembusi. Jadi ini adalah satu percubaan untuk nak menguji tahap kesetiaan pengundi, dan juga mungkin juga kita dapati bahawa ianya ingin menguji dari segi kebebasan demokrasi, yang mana kita dapati bahawa kebanyakan yang berpenghuni di Putrajaya itu adalah kaki tangan kerajaan atau penjawat awam. Tapi di sini kita dapati dan kita kena harus tengok dan perhatikan bahawa sekiranya Putrajaya itu jatuh, maknanya kita tidak boleh 100% menuding jari bahawa penjawat awam ini tidak setia, sebab kebebasan berpolitik dan mereka bebas untuk mengikuti apa-apa fahaman politik yang mereka pegang. Tetapi di satu segi, maknanya expectation daripada pihak Barisan Nasional itu agak terjejah sikit bahawa seolah-olahnya apa yang diharapkan itu tidak menjadi. Jadi di sini beban yang dipikul oleh majoriti penjawat awam itu adalah merupakan satu testing point kepada kedua-dua calon. Okey, sebelum saya tahu Zizul ingin menambah, tapi kita diarah untuk berehat seketika Zul. Nanti datang kita akan terus sambut kepada Zizul. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu dulu panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Saudara Zubir Ahmad daripada Ceras sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ya, saya. Ini saya pendapat saya lah. Ya, silakan. Masalah Putrajaya tu memang ramai kaki tangan kerajaan. Ya. Kemungkinan ada yang tak puas hati. Dia tahu segala rahsia-rahsia kerajaan yang tak meleweng, yang meleweng, sebelah semua tahu, semua dipendamkan. Okey. Dipendamkan, tapi bila dia bersalah nanti dia akan membangkit je lah. Tapi peluang 50-50 Putrajaya. Okey. Yang masalah Putrajaya, saya dapat kaki tangan kerajaan kita yang kontrak. Yang sementara itu 20 tahun kerja. Mengapa tak ditetapkan jawatan dia? Tidak puas hati dengan kerajaan itu, mesti ada. Begitu lama, bila 5 tahun, 15 tahun, dia tidak ditetapkan. Masalah dia, mengapa Tengku Adnan tak tolong tetapkan jawatan dia? Ramai dah tanya, ramai tak puas hati berjaya. Saya pun percaya. Ramai kawan-kawan sana. Tengku Adnan tolong buatkan tetapkan jawatan kerajaan yang sementara kontrak. Okey. Itulah saya. Terima kasih banyak-banyak Encik Zubir Ahmad daripada Ceras. Jadi itu suatu permintaan yang disuarakan oleh seorang pemanggil kita. Jadi barangkali itu juga walaupun kelihatan kecil, tetapi mungkin akan memberi impak juga dalam pemilihan di kerusi Parlimen Putrajaya P125 ini. Apapun, kita akan berehat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami sebentar saja lagi di Bernama TV untuk menyaksikan Hello Malaysia ini. Bongkar batasan masa, mengupas isu semasa,
menjadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Satu undi untuk Barisan Nasional. Yakin dan percaya. Satu undi untuk PN Berhenti. Satu undi untuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Satu undi untuk PN maksudnya satu undi membawa harapan rakyat yang sebenar. Satu undi untuk PN maksudnya satu undi untuk penyatuan bangsa Malaysia. Baiklah, kita kembali semula ke Hello Malaysia ini. Semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini. Dan sebelum saya teruskan bersama dengan kenyataan yang ingin dikeluarkan oleh saudara Azizul, Zaini Zainal dari Bandar Baru Bangin sudah pun bersiap sedia di talian. Jadi kita ambil dulu panggilan daripada beliau. Assalamualaikum Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuan Haji, Tuan Haji Syarkawi Jirin yang saya hormati lagi saya muliakan. Ya, Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, soalan saya begini kepada tetamu-tetamu yang saya hormati lagi saya muliakan juga. Berkenaan dengan mengapa perlu ambil Putrajaya. Saya lihat persoalan di sini bukan berkenaan dengan USAM ataupun yang mempertahankan kedudukan iaitu Tengku orang kuat UMNO di sana. Saya lihat siapa di belakang USAM itu sendiri sebab saya lihat parti yang bertanding hanya dua iaitu Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat yang mana Barisan Nasionalnya diketuai oleh Datuk Najib itu sendiri dan Pakatan Rakyat itu diketuai oleh Anwar Ibrahim itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang berada di peringkat negeri maupun parlimen ini adalah untuk menyokong kedua-dua kepimpinan ini. Siapa yang sepatutnya menduduki atau pusat kerajaan pusat di Putrajaya ini. Jadi saya lihat di sini seharusnya rakyat melupakan siapa itu Husam dan siapa itu Tengku Mansur. Sebenarnya pemain di belakang mereka, orang besar di belakang mereka iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Najib dan Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan kita lihat sekarang ini campur tangan asing semakin hari semakin besar. Yang terakhir sekali, yang mutakhir sekali, Yusof Al-Qaradawi yang didakwa memberikan surat menyeru rakyat Malaysia menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Ini yang menjadi concernnya di Putrajaya. Jadi kita lihat bagaimana Yusof Al-Qaradawi campur tangan dalam isu Syria sehingga Syria menjadi hancur lebur, menyokong kebangkitan penganas-penganas di Syria. Tangan-tangan asing ini juga mahu menghancurkan negara kita yang sudah baik, yang sudah bagus sistemnya ini untuk digantikan dengan orang yang mempunyai track record yang telah diberi kepercayaan dalam kabinet selama 16 tahun tetapi penuh dengan kontroversinya dan ini yang menjadi persoalannya. Jadi sebenarnya pertandingan antara Husam dengan Tengku Mansur ini tidak penting tetapi yang di atasnya itu. Jadi mohon penjelasan, pencerahan daripada tetamu-tetamu yang saya hormati. Terima kasih bernama TV. Baik, terima kasih banyak-banyak. Zaini Zainal, satu observation yang cukup menarik sebenarnya daripada pemanggil kita itu. Jadi mungkin tadi Azizul ingin menambah sesuatu. Jadi inilah ruang dan peluang sekarang, Zul. Ya, saya ingin respon kepada kenyataan Tuan Aziz sebentar tadi bagaimana USAM sebenarnya mempunyai dua kerusi di peringkat DUN dan juga di peringkat parlimen, di mana dalam keadaan politik sekarang ibarat
seorang ahli politik kahwin dua. Iaitu satu di Salo dan satu lagi di Putrajaya. Jadi dalam keadaan seperti ini, dalam tempoh pilihan raya selama 15 hari ini, untuk memberikan fokus kepada isteri pertama dan isteri kedua ini, mungkin itu adalah satu kesukaran bagi Datuk Husam Musa. Dan kita melihat kelibat Datuk Husam Musa ini sentiasa berada di Putrajaya, dan kita sudah dengar suara-suara kecil rakyat Salo juga sudah mulai rasa terbiar dan terabai di Salo. Dan di sinilah kebimbangan kita, sama ada penghijrahan Datuk Husam Musa daripada Kelantan ke Putrajaya juga adalah satu perkara yang perlu dikaji, sama ada ia adalah berunsur positif ataupun berunsur negatif. Sebab apa Tuan Haji? Kita perlu melihat sebegini, bahawa Datuk Husam Musa adalah satu calon yang sangat istimewa dan unik berbanding calon-calon yang lain yang bertanding dalam PRU ke-13. Kalau kita tengok Datuk Seri Gani Osman daripada Dun Serong bertukar ke Parlimen Gelang Patah, tidak ada kawasan lain yang ditandingi. Begitu juga Lim Kit Siang daripada Ipoh Timur terus juga bertanding di Gelang Patah. Tetapi Datuk Husam Musa ini daripada Dun Salo kekal di Dun Salo dan mencuba nasib, berani mati untuk bertanding di Putrajaya. Di sini saya melihat daripada sisi yang lain bahawa PAS yakin atas credibility dan juga gaya kepimpinan Datuk Husam Musa untuk berdepan secara bersemuka dengan Datuk Seri Tengku Adnan. Cumanya Datuk Husam Musa perlu lebih menilai siapakah pengundi mereka. Apabila dinilai daripada aspek siapakah pengundi mereka ini Tuan Haji, kita kena tahu bahawa pengundi mereka ini adalah golongan kaki tangan awam, yang mereka ini terdiri daripada profesional dan juga kumpulan sokongan. Minimum latar belakang pendidikan adalah SPM. Atas dasar pengalaman bekerja dan memiliki peluang kerja yang baik, maka mereka mempunyai asas pemikiran dan penilaian yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, daripada aspek pemantauan yang kita lihat di lapangan ini, kita dapat mengetahui apabila Datuk Husam Musa nampak lebih kreatif apabila menyampaikan manifesto beliau sendiri. Tetapi dalam manifesto ini, apabila kita bandingkan dengan calon Barisan Nasional, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, beliau hanya bernaung di bawah manifesto nasional, tidak ada manifesto khusus untuk di Putrajaya. Jadi saya kira di situ untuk strategi yang baik supaya Datuk Husam tidak nampak yang dikejar, tak dapat yang dijinjing, yang digendong berciciran. Kita tak nak. Di situ adalah satu signal yang kita perlu bagi tahu juga kepada pembangkang bahawa rakyat Salur juga sudah mula ada suara-suara halus dan kecil. Okey, saya tak risau tentang manifesto, kerana manifesto pembangkang setakat ini adalah sesuatu yang tidak pernah ataupun tidak banyak yang dia penuhi. Sebenarnya itu satu kelemahan yang ketara. Dan bila Zizul menyebut tentang dua isteri tadi, memanglah kalau you ada lebih daripada satu isteri, you kena pandai menipu lah. Dan itu hakikat yang terpaksa dihadapi. Tapi ini kenyataan sebenarnya. Saya ingin berkongsi dengan Aziz sebagai orang Kelantan sendiri, Aziz. Apakah Aziz melihat bahawa pembangunan di Dun Salo itu telah berjaya dibangunkan ketika berada di bawah Husam Musa? Sebenarnya untuk dari bila kita bercakap soal pembangunan, saya rasa di Kelantan tu merata-rata keseluruhannya pembangunan tu tidak ke mana lah maknanya. Dan saya ingin tumpukan sikit kepada Dun Salo sendiri sebab saya pun berasal daripada Pasir Mas. Saya tahu bahawa di situ maknanya mereka menerima status quo yang telah ada. Maknanya pengundi-pengundi Salo itu sendiri maknanya tidak begitu kisah sama ada pembangunan ke apa tidak, kerana keutamaan mereka adalah komited untuk calon daripada PAS ini sentiasa dipastikan akan menang pada setiap kali pilihan raya. Dan saya rasa fenomena ini bagi seluruh negeri Kelantan memang saya rasa boleh kita andaikan untuk semua seluruh dun di negeri Kelantan lah. Tetapi dari segi penggunaan dan juga gagasan
takluk Putrajaya, saya gunakan istilah takluk Putrajaya atau cuba menduduki Putrajaya itu, saya rasa tidak lebih pada pandangan peribadi saya tidak lebih kepada merupakan satu laungan ataupun satu kata-kata semangat. Umpamanya kalau perwira kita berjuang, kita ada gempur wira ke tempur wira ke, jadi memberi satu semangat perpaduan bahawa bila mana kita dapati bahawa dengan perkataan menuju atau menakluki Putrajaya itu akan seolah-olah merupakan satu laungan keramat yang mana menakutkan pihak di pihak yang sebelah sana, dan juga dari satu segi juga menunjukkan kepada rakyat bahawa Pakatan Pembangkang ini amat serius di dalam mencapai matlamat politik mereka. Sedangkan dari segi hala tuju dan juga dari segi bentuk kerjasama di antara mereka itu berceramuk dan juga beratakan, tetapi dengan menggunakan menduduki Putrajaya atau menuju Putrajaya itu merupakan satu kata-kata semangat. Tidak lebih daripada dari segi perang psikologi. Okay. Cabaran Zul kepada kaki tangan kerajaan yang jumlahnya begitu besar berada di Putrajaya, dan mereka lah pengundi kepada kerusi Parlimen Putrajaya nanti. Cabaran yang harus mereka hadapi sebenarnya melihat realiti, bukan melihat sesuatu yang belum pasti sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh kerajaan di Putrajaya, apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu kaki tangan perkhidmatan awam misalnya, apakah itu belum cukup untuk membuktikan bahawa Barisan Nasional telah melakukan segala-galanya untuk mensejahterakan kehidupan kaki tangan awam itu sendiri? Ya, cabaran penjawat awam bagi PRU ke-13 khususnya di Putrajaya ini sebenarnya adalah untuk mereka mengetahui sendiri mereka adalah golongan yang terlibat dalam kerangka membuat dasar dan polisi, dan apabila kalau kita lihat di bulatan Putrajaya itu bagaimana Pakatan Rakyat telah pun meletakkan satu demi satu papan manifesto mereka, seperti menghapuskan tol, menurunkan harga minyak, menurunkan harga kereta. Jadi golongan yang berada di Putrajaya adalah daripada KSN sehinggalah kepada kumpulan sokongan. Jadi mentaliti mereka adalah mentaliti profesional dan separa profesional. Jadi mereka dapat menilai sendiri adakah janji-janji pembangkang seperti itu realistik ataupun tidak. Di situ kelebihan penjawat awam, di mana calon pembangkang belum menilai dalam mereka menjual janji manifesto tersebut, mereka tahu dengan siapa mereka jual. Namun Tuan Haji, sebenarnya bab isu salo tadi saya ada selisih sedikit pendapat dengan Tuan Aziz, di mana walaupun nama saya dengan nama beliau dekat-dekat Aziz dengan Azizul, tapi dekat situ saya rasa pandangan sejauh sedikit berbeza. Di mana dalam isu salo ini, kalau kita lihat mungkin 5 tahun lepas pada tahun era 2008, masyarakat Salo khususnya, umumnya masyarakat Kelantan, mungkin mentaliti mereka adalah mentaliti yang sederhana, mentaliti sederhana yang seperti kurang mementingkan pembangunan dan juga infrastruktur hidup yang lebih selesa. Namun sekarang kita perlu tahu dalam risikan yang dibuat ataupun di media sosial dan juga di media utama, kita perlu mengetahui bahawa angin perubahan sebenarnya sudah pun bertiup kencang di Kelantan ini. Bagaimana gelombang merah sudah pun bernyala, apinya sudah terbakar, dan semangat orang Kelantan pada ketika ini saya melihat mereka dulu 5 tahun dulu segan nak pakai baju Barisan Nasional. Sekarang ini keadaan sudah berubah di mana mereka bangga pakai baju Barisan Nasional. Berbalik kepada isu saya tadi, di mana mengapa Husam Musa daripada Salur berhijrah atau lari ke Putrajaya. Maknanya beliau juga mungkin sudah membaca angin-angin perubahan di Kelantan. Sebab itu untuk ingin play safe, untuk memain jalan selamat, beliau memilih kedua-dua kerusi, tak dapat yang sini, dapat yang sana. Okey, kita akan berehat seketika barangkali, dan kepada anda yang sedang bersama kami, terus tumpukan perhatian anda kepada Hello Malaysia, kerana banyak lagi perkara-perkara menarik yang akan kita bangkitkan sebentar lagi bersama dengan dua tetamu saya yang berada di studio ini. Sementara itu talian terus kami buka kepada anda sebenarnya di 0326937008. Panggil kami, kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu saya yang sudah pun bersedia sebenarnya untuk menjawab apa saja persoalan yang anda bangkitkan. Jadi kembali nanti mungkin kita akan sentuh tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Zaini Zainal dan juga seorang pemanggil yang lebih awal tadi memanggil kita di Hello Malaysia. Kita lihat seketika.
barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Baiklah, kita kembali semula ke Hello Malaysia. Masih lagi bercakap tentang satu topik yang menarik. Kenapa mau Putrajaya? Dan kita masih lagi bersama dengan dua penganalisa politik, iaitu Saudara Aziz Abdul Rahman dan juga Saudara Azizul Hakim Abdul Aziz yang berada di studio bersama dengan saya. Dan talian terus kami kekalkan di 03 2693 7008. Baiklah, ini juga satu isu yang menarik dan kita nak mendapatkan pandangan kedua-dua tetamu saya. Tapi Zizul, barangkali kita boleh mulakan dengan saudara tentang manifesto persendirian yang dikeluarkan oleh calon PAS di Putrajaya nanti di kerusi Parlimen Putrajaya, Datuk Usam Musa sendiri. Saudara tentunya telah membaca manifesto itu dan ada janji-janji yang cukup hebat dipertaruhkan kepada pengundi-pengundi nanti. Komen anda? Sudah semestinya pelbagai janji telah pun ditaburkan oleh Datuk Usam Musa. Perkara yang pertama sekali adalah berkaitan dengan untuk memberikan kepada penjawat awam sewa beli kuartus. Itu perkara pertama yang menjadi perbualan kepada semua warga Putrajaya, di mana cadangan beliau bagi kaki tangan awam yang menduduki kuartus ini, mereka bayar sewa dan kemudian mereka memiliki rumah tersebut. Pertama sekali, konsep ini saya kira tidak tepat ataupun tidak sesuai. Penjawat awam sendiri sudah boleh memikirkan logik di mana rumah tersebut mereka dapat duduk secara percuma ataupun mendapat allowance perumahan, mereka pula terpaksa membeli dengan membayar sewa rumah tersebut. Itu sudah membebankan kaki tangan awam. Namun perkara kedua, kita perlu faham konsep kuartus. Kuartus adalah kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada kaki tangan selagi ia berkhidmat sebagai penjawat awam. Sekiranya konsep sewa dan beli ini diperkenalkan, bagaimana pula nasib bagi penjawat awam yang akan datang? Di manakah rumah-rumah untuk mereka pula? Di sinilah janji tersebut penjawat awam yang dekat, yang juga melekat dekat rumah ini pun tahu bahawa ianya tidak tepat dan tidak realistik untuk dilaksanakan. Jadi perkara itu saya lihat itu adalah kelompangan manifesto yang telah pun dijanjikan oleh Datuk Usam, yang saya kira mula memberi impak dan juga menjadi perbualan masyarakat. Perkara kedua, ingin memberi 4 bulan bonus kepada penjawat awam. Tuan Haji, kita kena tahu, memberi 4 bulan bonus, perkara pertama, tidak dimeterai dalam perjanjian manifesto Pakatan Rakyat. Kedua, sekiranya Datuk Usam sendiri menjadi ahli parlimen, adakah atas locus standi-nya ataupun bidang kuasanya untuk memberi bonus kepada semua kaki tangan, kerana itu adalah di bawah piawaian ataupun bidang kuasa Ketua Setiausaha Negara KSN. Jadi di situlah berlakunya salah faham. Nampak pembangkang seperti sengaja menambur janji tanpa memikirkan teknikal dan juga modus operandinya. Ini sama berkaitan dengan soalan Cik Zubir tadi, kalau dapat saya cuit sikit. Dan itu beliau mengatakan bahawa kenapa ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Tengku Anam tidak
juga memastikan ke seluruh penjawat kontrak. awam kontrak ini dinaikkan ataupun dijadikan sebagai status tetap. Kita kena tahu bidang tugas sebagai ahli parlimen dan juga sebagai ketua pengarah JPA. Kita kena tahu akan perkara tersebut. Tetapi untuk makluman Cik Zubir, kalau baca dalam manifesto Aku Janji Barisan Nasional, kita akan tahu bahawa penjawat awam dijanjikan sekumpulan kaki tangan kontrak ini akan diserap dalam kaki tangan tetap. Okey, Aziz, seorang kali ada nak menambah lagi Saya tentang ingin manifesto nak ni. menambah sikit. Saya ingin nak menambah sikit ya. Pertama sekali kita dapati bahawa ada kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Husam tu yang mana bagi saya sekiranya pihak Pemas Tautin di Putrajaya itu mati deria, saya rasa itu tak boleh dibuat apalah. Tapi kalau sekiranya mereka ini agak sensitif, saya rasa ada kenyataan-kenyataan yang mana pertama sekali kita dapati bahawa satu pegawai kanan Kastam yang mana meninggal telah dikorbankan ataupun telah terkorban kerana ditembak di dalam masa Petugas nak pergi ke pejabat. Jadi di sini terus dibuat kesimpulan bahawa itu adalah disebabkan kerana rasuah. Saya rasa ini tidak adil bagi semua penjawat awam. Kerana siasatan polis pun masih lagi belum mengesahkan apa punca kejadian yang sebenarnya. Tetapi kalau kita memberi satu anggapan atau persepsi bahawa kes itu berlaku kerana rasuah, jadi ini akan memberi satu gambaran bahawa semua penjawat awam ini ada rasuah, dan ini adalah satu kenyataan sweeping statement yang tidak begitu adil dan saya rasa tidak sewajarnya dikeluarkan. Yang keduanya, saya dapati bahawa gagasan ataupun cadangan-cadangan yang dikeluarkan oleh kononnya sebagaimana yang diceritakan oleh Cik Azizul tu sebagai manifesto Husam, saya rasa perkara-perkara yang dikeluarkan tu adalah agak remeh, yang mana ianya ini telah dilakukan dan masih dijalankan oleh pihak-pihak Pembangunan Putrajaya dan juga dari segi di Kerajaan Persekutuan sendiri. Kita dapati bahawa alasan bahawa pegawai tinggi berkereta sebab ada parking lot ataupun tempat petak kereta, dan juga pegawai rendah dan juga kaki tangan bawahan ini dikendaki menaiki bas. Saya rasa itu adalah satu kenyataan yang saya rasa tidak begitu adil dari segi seolah-olahnya wujud diskriminasi. Tapi di sini kita dapati bahawa ini memudahkan lagi bagi kaki tangan awam atau penjawat awam itu untuk ke tempat kerja dan juga untuk mengelakkan kesesakan. Dan sebagaimana kalau Datuk Usam sedia maklum bahawa petak-petak letak kenderaan di setiap kementerian itu tidak mencukupi. Jadi saya rasa alasan itu, kalau sekiranya kita nak mencari alasan, 1001 alasan kita dapat. Bila you sebut alasan, ini yang kadang-kadang begitu sensitif sebenarnya. Daripada apa yang Aziz sebutkan tadi berkaitan dengan apa yang insiden yang menimpa seorang pegawai kanan Kastam baru-baru ini, seolah-olah ianya sama seperti apa yang berlaku di Lahad Datu. Seolah-olah dianggap bahawa apa yang berlaku di Putrajaya itu adalah kerana rasuah, dan apa yang berlaku di Lahad Datu itu adalah sandiwara. Sedangkan ianya mengorbankan nyawa seorang kaki tangan awam, dan di Lahad Datu 10 perwira kita gugur. Jadi kenapa pembangkang masih lagi Zizul memainkan isu-isu sensitif seperti ini? Sebenarnya mereka ingin menjenamakan penjawat awam ini terlibat dengan rasuah ataupun satu tindakan yang populis, di mana mereka mempunyai satu strategi yang sama daripada PRU ke-12 sehinggalah PRU ke-13. Mereka akan memberi penjenamaan kepada Barisan Nasional terlibat dengan rasuah ataupun kronisme. Jadi tindakan mereka ini adalah sebenarnya tindakan populis, di mana tindakan yang secara kambing hitam untuk meletakkan ataupun untuk membuat satu mentaliti masyarakat kononnya Barisan Nasional ini begitu terlibat dengan rasuah. Namun hakikatnya perkara tersebut tidak boleh dibuat begitu mudah kerana
ia perlukan kepada pengkajian, penyelidikan dan juga pensiasatan yang begitu teliti. Berbalik kepada isu populis tadi Tuan Haji, kalau kita melihat bagaimana Datuk Husam Musa bergerak di Putrajaya, hakikatnya Datuk Husam Musa adalah calon pembangkang yang paling lewat diumumkan untuk bertanding di Putrajaya. Kerana calon-calon pembangkang yang lain sudah pun bergerak 2 tahun yang lalu. Datuk Husam baru sahaja sebulan. Tetapi dengan temanya, mari kedatangannya adalah untuk bersahabat dengan warga Putrajaya, kita lihat tindakan-tindakan populisnya. Saya kira daripada aspek populariti di sekitar Putrajaya, Datuk Husam melebihi Datuk Seri Tengku Adnan. Ini daripada kita pemerhatian melalui beberapa program yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin utama pembangkang, iaitu pertamanya pada Jumaat minggu lepas Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Nia Aziz sendiri telah pun berkunjung ke Masjid Besi Putrajaya, dan kita melihat bagaimana pembangkang Cyber Troopersnya telah pun mengambil gambar bagaimana deruan mengerumuni Tuan Guru Nia Aziz dan dengan laungan takbirnya. Dan kita lihat juga pada 27 April yang lalu, di mana di Presiden 19 mereka telah pun menjemput Ustaz Azhar Idrus yang ketika ini begitu popular. Dan dahsyatnya pertembungan yang dilakukan dalam waktu yang sama, hari yang sama, bagaimana PDM Metropolitan di Putrajaya menganjurkan satu program dengan menjemput Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hakikat dan realitinya, Tun Dr. Mahathir Mohamad programnya dalam lingkungan 10,000. Sebaliknya program Ustaz Azhar Idrus 20,000. Saya kira ini adalah jangkauan perbezaan yang begitu ramai daripada aspek kepadatan pengunjung yang hadir. Tetapi apabila kita dasari perkara ini, kita kena tahu siapa yang hadir. Kerana yang akan menentukan kemenangan ataupun yang kalah itu Tuan Aziz adalah pengundi, bukannya penyokong yang datang mengerumuni majlis tersebut. Di mana apabila kita melakukan pelbagai persoalan, kita bertanya dan kita bersemuka dengan tetamu yang hadir, rupanya mereka ini datang daripada Kajang, daripada Serdang, daripada Nilai, daripada Seremban dan juga daripada kawasan-kawasan yang berhampiran Putrajaya. Dan malahnya saya juga melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang katanya daripada Persatuan Mahasiswa Islam PMI UKM dan juga PMI UPM, daripada UIA dinilai dan juga USIM memenuhi program tersebut. Jadi apabila perang yang berlaku dalam dunia cyber seolah-olah melihat bahawa angin itu sedang bertiup condong ke arah Pakatan Rakyat, tetapi hakikat dan realitinya itu kita perlu turun di lapangan. Kenapa Tuan Haji? Kita melihat begini, penyandang Datuk Seri Tengku Adnan bin Tengku Mansur adalah seorang yang bergerak tenang walaupun berdepan dengan panglima hebat daripada Pakatan Rakyat. Elemen strategi ceramah tidak dilawankan dengan ceramah, tetapi elemen ceramah ini dilawankan dengan aktiviti walkabout, iaitu berjalan dari rumah ke rumah, dari pintu kedai ke pintu kedai. Dan ianya sangat berkesan di mana dapat menemui pengundi dan dapat menyentuh yang dipanggil sebagai sentuhan jiwa, berjabat tangan itu, berpelukan dan sebagainya. Dan ia merupakan satu cabaran buat Husam kerana penyandang sudah pun 10 tahun dikenali di kawasan tersebut, sudah pastinya ada engagement ataupun hubungan yang rapat antara pengundi Putrajaya dengan ahli parlimen Putrajaya sendiri. Dan kita kena tahu poster-poster penyandang, saya tengok Datuk Seri Tengku Adnan ni lain daripada yang lain, di mana di posternya beliau letakkan nombor handphone peribadi beliau sendiri. Saya rasa itu melambangkan tidak ada batasan antara seorang calon ahli parlimen dengan rakyat. Jadi di situ saya melihat mereka boleh menghubungi calon secara direct dan jika ada sebarang masalah dan sebagainya. Dan itulah kesulitan Pakatan Rakyat untuk berdepan dengan Barisan Nasional yang sudah pun bertapak
lama di Putrajaya kerana kita takut Pakatan Rakyat hanya menang dalam pilihan raya di dunia siber, bukan di dunia realiti. Okey, itu yang akan kita perkatakan nanti. Saya nak tanya soalan yang sama kepada saudara Aziz, iaitu tentang tindakan populis dan juga realiti itu. Dua perkara yang perlu diberi perhatian oleh pengundi-pengundi, bukan saja di Putrajaya, barangkali juga di seluruh negara yang akan menghadapi PRU yang ke-13 nanti. Kita lihat sekali lagi. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronika kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam Jurnal Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Apa, abang? Mainlah dekat sikit. Kalau sekiranya tuan-tuan dah daftar nama tuan-tuan sebagai pengundi, jangan lupa boleh mengundi calon-calon yang tuan-tuan suka. Gemilang atau penuh kecundang, paparan keghairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, sukan at Bernama TV. Baiklah, kita hampir berada di penghujung Hello Malaysia sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Saya tertarik hati Aziz daripada apa yang disebut oleh saudara Azizul kita tadi, iaitu tentang tindakan-tindakan yang bersifat populis, tentang program-program ataupun janji-janji yang dianggap populis, tetapi realitinya barangkali berbeza. Dan saya percaya pengundi-pengundi di Putrajaya barangkali apa yang perlu dilakukan hanyalah membuka tingkap mereka, melihat rakan-rakan mereka di negeri Selangor misalnya, apa yang berlaku di negeri Selangor. Apakah itu sudah tidak cukup untuk menjadi pengajaran kepada mereka sebenarnya bila kita bercakap tentang manifesto ini? Okay, saya melihat begini Tuan Haji. Pertama sekali kita dapati bahawa dari segi janji-janji populis itu memanglah itu adalah apa yang telah kita dapati, dan ada setengah tu janji mereka pun mereka tidak perlu ditepati. Tapi itu perkara itu kita letakkan sebelah. Dari segi saya nak meneliti di sini bahawa masyarakat ataupun pengundi-pengundi di Putrajaya dengan pengundi di Selangor itu saya letak itu satu paras yang berbeza. Sebab pada pemerhatian saya, pengundi-pengundi di Putrajaya itu saya letak sebagai satu golongan elit, yang mana kebanyakan hampir 95% itu adalah kaki tangan kerajaan. Jadi penjawab awam ni sememangnya mereka boleh menilai yang mana yang baik dan yang mana yang di sebaliknya. Tapi bagi untuk menilai itu mereka lebih perlu penelitian dan mereka lebih maklum, kerana mereka juga adalah pembuat dasar, pelaksana dan juga menjalankan dasar-dasar yang telah dijalankan. Maknanya mereka lebih mengetahui keadaan yang sebenar. Tetapi kemungkinan bagi negeri Selangor, mereka itu telah digula-gulakan dan berjaya digula-gulakan kerana mungkin pendedahan mereka kepada sistem pentadbiran tidak begitu jelas dan juga tidak begitu rapat sekiranya kita bandingkan dengan apa yang ada pada pengundi-pengundi ataupun penduduk-penduduk di Putrajaya. Jadi saya rasa di sini tidak semudah itulah maknanya pihak pembangkang itu untuk menjual balik apa-apa yang telah dijanjikan dan untuk menawan hati pengundi-pengundi di Putrajaya, kerana mereka berada di satu paras yang agak berbeza daripada
pengundi-pengundi lain. Okey, itu perbezaan yang menarik. Dan barangkali Zizul, ya, bila kita cakap tentang penjawat awam, bila kita cakap tentang perkhidmatan awam secara keseluruhannya, hari ini boleh dikatakan anak-anak muda ingin memasuki perkhidmatan awam kerana tawaran-tawaran yang begitu menarik sebenarnya jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu semua nak masuk swasta, tak mau kerja dengan kerajaan, tetapi senario itu sudah berbeza. Itu tidak mencukupikah? Belum cukupkah sebenarnya apa yang dilakukan oleh kerajaan kepada penjawat-penjawat awam, terutamanya mereka yang berada di Putrajaya sekarang ini? Benar, sebenarnya rakyat Malaysia mentalitinya pilihan nombor satu adalah untuk menjadi penjabat awam ataupun kaki tangan kerajaan. Kerana melihat daripada aspek jaminan kerjaya, di mana kalau kita menjadi sebagai anggota kerajaan, jaminan kerjaya kita itu adalah lebih stabil berbanding di pihak swasta ataupun di badan korporat. Oleh yang demikian, dalam manifesto Aku Janji Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional menawarkan 3.3 juta peluang pekerjaan sekiranya rakyat terus memberi mandat kepada Barisan Nasional, di mana 2 juta peluang pekerjaan itu adalah untuk golongan profesional. Kerana kita mengetahui mentaliti dan kualiti masyarakat Malaysia sudah ramai yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi kita menyediakan peluang pekerjaan yang luas dan juga besar agar dapat diisi oleh rakyat tempatan dan juga profesional. Jadi saya kira manifesto Barisan Nasional ini dapat menarik minat golongan muda yang sedang di tahun akhir di peringkat universiti untuk menceburi perkhidmatan awam. Tetapi kita perlu tahu, negara kita ini mengamalkan sistem demokrasi yang tulus. Kita perlu lihat bagaimana apa realiti yang berlaku di Putrajaya ini mencerminkan budaya demokrasi yang begitu subur, di mana PAS, kaki tangan awam juga boleh secara terang-terangan untuk menyokong PAS ataupun parti pembangkang tanpa sebarang had ataupun batasan. Di situlah cantik dan suburnya budaya demokrasi di negara kita ini. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita kembali sudah ke Putrajaya ni, Aziz, memang mulanya mungkin Putrajaya itu sendiri kelihatan seolah-olah seperti bandar yang agak mati di sebelah malam terutamanya. Tapi kita lihat bagaimana Perbadanan Putrajaya sekarang ini telah mengambil langkah-langkah yang begitu positif dalam usaha untuk memeriahkan lagi kehidupan di Putrajaya. Apakah Aziz sendiri sebagai orang di luar Putrajaya dapat melihat perubahan yang cukup besar sebenarnya berlaku di Putrajaya? Ya, saya cukup kagum dengan tahap dan juga dari segi kesan pembangunan yang dijalankan di Putrajaya, yang mana kita dapati sebagai pusat pentadbiran kerajaan. Maknanya dari segi pembangunan Putrajaya itu saya dapati bahawa ianya pembangunan yang terancang. Maknanya dari satu segi selaras dengan sebagai pusat pentadbiran, makna kita dapati bahawa tidak ada pertembungan di antara sektor komersial dan juga sektor pentadbiran ataupun sektor awam. Kita dapati bahawa keadaan di Putrajaya disusun atur untuk menjadi sebagai satu bandar pentadbiran yang akan mungkin dalam masa 20 tahun lagi akan menjadi satu pusat pentadbiran kekal bagi persekutuan. Jadi kita dapati di sini bahawa perancangan yang dijalankan oleh Putrajaya itu begitu terancang kerana sememangnya Putrajaya itu daripada satu kawasan hutan, jadi agak senang untuk para perancang kita untuk merancang dengan lebih tepat lagi selaras dengan ekosistem dan juga dengan kehendak masyarakat pada zaman ini. Saya bangkitkan soal ini, Zul, kerana saya bimbang kalau kita melihat daripada contoh-contoh yang berlaku. Sekarang ini Putrajaya dalam proses pembangunan yang cukup pesat sebenarnya. Perbadanan Putrajaya telah melakukan tugas mereka dengan begitu baik. Sekiranya bertukar tanganlah dari segi pentadbiran dan sebagainya, saya tak risau dan saya takut bahawa Putrajaya itu akan hilang kegemilangannya, dan mungkin juga tanah-tanah di Putrajaya juga akan tergadai seperti apa yang berlaku di negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang khususnya. Itu adalah risiko besar yang seluruh rakyat Malaysia perlu tahu. Sebab itu kalau kita tengok dan kita lihat balik puisi Tun Dr. Mahathir berkaitan Putrajaya, dari runtuhnya Kota Melaka
kita bangunkan Putrajaya. Ayat itu begitu besar maknanya kerana Putrajaya ini adalah sebagai sebuah kota sejarah bagi sebuah pentadbiran yang dulunya dipusatkan di Kuala Lumpur, dibawa keluar dan diletakkan dalam sebuah kedudukan yang begitu strategik sehinggalah Putrajaya ini akhirnya menjadi rebutan. Kita perlu tahu bandar Putrajaya diisi oleh golongan pertengahan. Sebab itu kita kena melihat bahawa golongan pertengahan ini dipanggil sebagai middle class tract, iaitu perangkap golongan pertengahan. Makna golongan pertengahan ini, Tuan Haji, ialah ia berada di atas sedikit daripada garis kemiskinan, ia berada di bawah sedikit daripada kekayaan. Jadi mereka yang berada di pertengahan ini sebenarnya adalah satu cabaran yang cukup besar kerana mereka mungkin mendapat bantuan, juga mungkin tidak mendapat bantuan, mungkin juga mereka kurang mendapat perhatian. Jadi sebagai kaki tangan awam, kelebihan menjawat sebagai kaki tangan awam itu sahajalah yang akan mereka memperolehi faedah dalam menjalani kehidupan mereka. Sebab itu saya memperakui pengundi Putrajaya bijak, calon yang bertanding di Putrajaya juga sangat bijak. Sebab itu tawaran-tawaran janji manifesto mereka lebih menjurus ke arah golongan pertengahan ini. Apakah masalah golongan pertengahan? Pertamanya daripada aspek property. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana janji Husam untuk membina rumah prima, di mana beliau mencadangkan agar rumah prima di Presin 11, tanah di Presin 11 ini dijual kepada pihak swasta dan beli tanah di Bukit Dama bersebelahan pinggir Putrajaya tersebut dan dibina rumah prima di situ. Kerana tanah tersebut lebih murah, dapat membina 20,000 buah rumah berbanding 10,000 di Presin 11. Jadi janji-janji seperti ini adalah untuk golongan pertengahan menilai. Sebab itulah apabila Datuk Seri Tengku Adnan juga telah pun membantu daripada aspek bagaimana untuk memuaskan hati golongan pertengahan ini. Pertamanya daripada aspek kebajikan mereka, bagaimana penyandang ahli Parlimen Putrajaya sendiri telah pun memperjuangkan skim gaji baru untuk kaki tangan awam. Juga kalau kita melihat daripada aspek lain, beliau juga telah membantu daripada aspek masalah parking yang berlaku di Putrajaya dengan menjadikan parking bertingkat dan juga motosikal parking yang mempunyai bumbung. Dan kita perlu melihat bahawa menjadi golongan pertengahan ini diberi perhatian oleh kedua-dua calon dan calon sangat bijak menawarkan janji kepada rakyat Putrajaya. Okey, saya ingin nambah sikit. Satu minit dia. Silakan. Sebenarnya apa yang saya bimbang lah buat masa ini, harap-harap perkara ini tidak terjadi. Gagasan dulu nak melelong Putrajaya. Sekarang ini saya rasa dah tidak timbul dah nak melelong Putrajaya, sebab dia tengok Putrajaya dah cantik dah. Maknanya tak jadi dah lelong. Okey. Tapi apa yang saya rasa terkilan dan juga rasa begitu kena cepat takut sikit, saya begitu takut sikit sebab saya dapati bahawa adanya cadangan daripada pihak pemimpin pembangkang untuk mengambil Putrajaya ini kerana kononnya telah diwahyukan supaya mereka ni merampas Putrajaya dengan apa cara sekalipun. Saya rasa perkara itu saya bimbang sikit bahawa Putrajaya ini tidak diambil dengan secara undi. Okey, terima kasih kepada Aziz Abdul Rahman, terima kasih kepada Azizul. Masa yang semakin tak mengizinkan kita sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang memanggil kami dan terima kasih kepada anda yang terus menyokong kami di Hello Malaysia. Saya ingat kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua dan seperti biasalah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV, gerbang berita anda. Kita jumpa lagi insya-Allah.